Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-31, muka surat 76. Nota ni lah. An-nahyu an yatanakham ar-rajul fi qiblatil masjid. Larangan membuang kahak ke arah kiblat masjid. An-nahyu an yatanakham ar-rajul fi qiblatil masjid. Larangan membuang kahak ke arah kiblat masjid. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Di bawah bab ini satu hadis saja yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i rahimahullah. Hadis yang ke-724. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Nafi' an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat air ludahan di dinding yang menghadap kiblat. Lalu baginda mengikisnya. Kemudian bersabda, apabila seseorang kamu bersembahyang, maka janganlah meludah ke arah hadapannya, kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berada di hadapannya ketika beliau salat. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Ibnu Umar adalah muttafaq alaih. Jadi hadis yang ke 724 ini, iaitu hadis Ibnu Umar ini. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Baik, sebelum saya pergi pada perbincangan, kalau kita perhatikan kepada hadis ini secara zahir, dia ada beberapa perkara lah yang kita boleh ambil maklumat secara umum. Yang pertama, peristiwa ini berlaku di masjid. Peristiwa ketika Nabi nak salat itu, Nabi melihat ada kesan, ada air ludahan. Air dulu kira-kira air itu sudah kering lah. Melekat di mana? Di dinding hadapan masjid. Misalnya di kawasan mihrab ni, misalnya dinding yang menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW melarang melakukan perbuatan berkenaan. Nabi larang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi zahir hadis ini menunjukkan Nabi sendiri, dan itulah yang disebut oleh ulama, Nabi sendiri yang telah mengikis, buang kahak ataupun air ludahan itu. Dalam setengah riwayat Nabi guna kayu. Dalam setengah riwayat mana Nabi guna alat lain, bahan lain, benda yang lain. Mana tidak kikis dengan kuku, kaki ataupun itu, tidaklah. Mana daripada riwayat lain kita dapati bahawa Nabi kikis ini dengan menggunakan objek tertentu. Setengah kata kayu, yang kering, macam-macam lah disebut. Sebenarnya ada riwayat, okey, tak apalah, iaitu kita akan tengok selepas ni dalam tajuk lain. Yang kedua,
Pemimpin berhak memarahi rakyatnya dan menghukum mereka apabila berlaku daripada mereka apa-apa perbuatan yang melanggar mana-mana hukum syarak. Begitulah juga para rakyat berhak menegur para pemimpin jika mereka ada melakukan kesalahan. Mengikut riwayat Abi Daud, kemarahan Nabi SAW kepada orang ramai pada ketika itu sampai ke peringkat yang membuak-buak. Sebab dalam riwayat lain sebut, nampak jelas merah wajah Rasulullah dalam riwayat lain. Riwayat itu kita akan bincang selepas inilah. Bahkan dalam riwayat Anas disebutkan kerana kehak yang ada di dinding berkenaan membuatkan Nabi SAW menjadi sangat tidak senang. Dan ia terbayan dengan jelas pada wajah Nabi SAW. Sebab dalam riwayat lain Nabi marah lah. Kalau kita tengok dalam riwayat ini semata-mata, mana tidak jelas. Tapi kukup mana Nabi marah. Baik. Yang ketiga, kemarahan pemimpin kerana kebenaran dan pada tempat yang patut tidak akan menjejaskan maruah dan kredibiliti mereka. Itu ada silap spelling. Baik, dia begini, mana pemimpin ini kalau dia marah, tambah kita kata zaman sekarang lah, diviralkan. Ada kan berlaku begitu? Tak. Misalnya ada orang provoke dia, ataupun pemimpin itu memang dia sengaja marah. Dengan maksud tertentulah. Apakah dengan kemarahan itu menjatuhkan kredibiliti dia, menjatuhkan maruah dia, sehingga menjatuhkan kelayakan dia jadi seorang pemimpin? Tidak. Tidak. Kalau patut marah, dia boleh marah. Mana semata-mata dengan marah itu tidaklah menjatuhkan kelayakan dia. Itu yang dimaksudkan di sini. Tapi kena lihatlah. Kena lihat. Punca kemarahan itu apa? Ini berkait dengan kita kata mencemarkan tempat salat, menghadap kiblat. Maknanya orang yang salat akan nampaklah menimbulkan rasa jejek, rasa kita kata rasa tidak senanglah dalam masjid. Maknanya telah berlaku satu pelanggaran hukum ataupun disiplin yang berat ketika berada dalam masjid. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Yang keempat, wajib memuliakan kiblat dan menghormatinya berdasarkan kepada kenyataan ini. Fa innallaha azza wa jalla qibala wajhi. Jadi bila Nabi sebut ketika seorang itu salat, mana Allah berada di hadapan dia. Jadi kenyataan ini mengikut Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, dia kata kenyataan ini menjadi dalil haramnya membuang kehak ke arah kiblat sama ada di dalam masjid atau di luar masjid. Lebih-lebih lagi ketika sedang salat. Ini pandangan Hafiz Ibn Hajar. Kalau dia tahu itu arah kiblat, dia buang juga. Ada yang kata haram perbuatan itu sebagai ta'zim kepada kiblat itu, sebagai menghormati kiblat. Di sini saya tidak bincang secara panjang lebar lah apa maksud Allah berada di hadapan seseorang yang sedang salat itu. Setengah ulama menyebutkan, dia kata berada di hadapan ini maksudnya bahasa majazi lah. Bila kita berhadapan pada Allah, bila kita salat ni maknanya kita sedang bermunajat dengan Allah. Seolah-olah Allah ni berada di hadapan kita. Tak nampak seolah-olah. Seperti mana dalam hadis yang menyebutkan makna ihsan itu. Anta'budallah ka'annaka tarah. Bila kamu beribadat seolah kamu nampak Allah. Jadi bila nampak mesti berada di hadapan. Zahirnya begitulah. Tu. Itu untuk menunjukkan betapa ibadat salat ni satu ibadat yang sangat besar. Nak salat mesti menghadap kiblat. Bila menghadap kiblat seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Jadi seolah-olah begitu. Maknanya isyarat daripada Nabi supaya kita membesarkan arah kiblat itu. Itu maksudnya. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata haram perbuatan itu. Berdasar pada fa innallah azza wa jalla qibala wajhi, ketika dia sedang salat itu. Tak ada seorang pun ulama kata Allah betul-betul berada di tempat itu. Tak ada ulama kata begitu. Tak ada. Jadi bahasa ni dia lebih kepada bahasa macam kiasan lah. Lepas tu kalau ada kata Allah berada di hadapan sungguh cuma kita tak tahu macam mana, itu serah pada Allah. Tu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ada dua lah pandangan lah sebenarnya. Ada yang kata Allah berada di hadapan kita, cuma kita tak tahu macam mana. Ada macam mana tu kita tak tahu. Ada juga yang kata begitu. Tapi kebanyakan kata berada tu maksudnya dari sudut
maknanya fokus Allah tu sebagai isyarat pada beratnya salat itu. Kita sedang munajat dengan Allah, seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Dan sebenarnya membayangkan Allah, membayangkan kita Allah di hadapan kita itu disebut dalam hadis. Yang mana ihsan ibadat itu an ta'budallah, engkau sembah Allah ka'annaka tarah, seolah engkau nampak Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Jika kamu tak boleh bayangkan begitu, kamu kena yakin Allah melihat kamu. Jadi itu hanya bayangan saja. Kalau seorang itu kata memang dia nampak sungguh tu hari itu, rasaklah akidah lagi tu. Tak ada ulama yang sihat, kecuali ulama yang berhaluan kiri tu tak tahulah tu. Nah, tu tak boleh pakai gitu. Ada masalah masuk air tak boleh pakai tu. Ini kita kira ulama kita yang diiktiraf sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah yang menjadi tonggak pegangan umat itu, tak ada seorang pun kata begitu. Jadi bila nak bercakap tentang Allah ni, dia jangan kita melepasi had dia punya nas itu. Tidak boleh, dia jadi bahaya. Sebab itulah kalau kita perhatikan sebenarnya tak ada seorang pun sebenarnya ulama Islam yang diiktiraf, yang ada nama dalam sejarah sebagai ilmuwan Islam yang menjadi tempat rujuk mereka mentashbih dan mentajsimkan Allah. Tidak ada. Misalnya dalam lekih ni, Nabi sendiri sebut tu, kita nak kata macam mana? Allah berada di hadapan seseorang yang sedang salat itu, dan Nabi jadikan itu alasan tidak boleh meludah di hadapan itu. Kita akan jumpa selepas ni riwayat-riwayat ludah di bahagian kita kata bahagian kiri, bahagian belakang. Dan itu ada perbincangan. Apa maksud sebenar di sebalik kata-kata Nabi? Di hadapan ini memang tidak boleh. Antara alasan Nabi sebutnya, Allah berada di hadapan kita, di hadapan musalli ketika dia sedang salat. Jadi ada atau macam mana seperti yang saya sebut tadilah, sebagai isyarat kepada kita sedang bermunajat dengan Allah, seolah-olah. Jadi kalau seolah-olah itu mana bukan sebenar, bukan hakikat. Kalau hakikat boleh rosak akidah tu. Dia kata Allah tu depan dia, awak nampak lah? Memang saya nampak. Kalau dia kata begitu, tu boleh rosak akidah. Siapa perekat boleh nampak. Nah, sedangkan kita tengok dalam hadis tu, kita bayangkan begitu saja. Tapi kalau nak bayangkan begitu pun tak bayang Allah berada hadapan. Bukan bayang ke wajah Allah, bukan bayang ke zat Allah, tidak. Tak ada ulama kata begitu. Baik. Seterusnya, jadi Hafiz Ibn Hajar berdasar kepada kenyataan Nabi ini, beliau mengatakan haram membuang kohak di hadapan di kiblat salat. Haram. Sama ada dalam masjid ke luar masjid. Kalau di luar masjid pun kalau kita tahu, misalnya dengan sengaja bila nak meludah dia cari arah kiblat, tu boleh rosak akidah. Itu sudah dikira dia memandang menghina arah kiblat. Jadi lebih-lebih lagi lah kata Hafiz Ibn Hajar, kalau dalam salat, ketika nak salat dalam masjid. Kes hadis ni berlaku ni berkait dalam masjid ni. Dalam masjid ni. Yang kelima, diriwayatkan dalam Sahih Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban, hadis daripada Huzaifah secara marfu'. Maksudnya, sesiapa yang meludah ke arah kiblat, maka beliau akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludah hanya berada di antara dua matanya. Jadi hak dia ludah tu ada di sini, semua orang akan nampak. Itu isyarat kepada apa? Isyarat kepada hina, kejinya perbuatan itu. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata haram perbuatan. Kalau tidak takkanlah sampai kesal sampai hari akhirat. Mana kesal dia sampai hari akhirat. Lepas ni kita akan tengok beberapa contoh, satu contoh saya kemukakan bagaimana pemahaman sahabat terhadap masalah ini. Ni kalau mengikut riwayat dalam Sahih Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban ni, mana teruklah. Mana ada di antara dua mata ni di sini. Mana kita kata kehak dia tu berada di sini. Semua orang tengok. Dia ni meludah di hadapan masjid, kemudian dia tidak buang. Dia tidak bersihkan. Abu Daud dan Ibn Hibban telah meriwayatkan hadis daripada As-Sa'ib bin Khallad radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki menjadi imam bagi satu kaum. Tiba-tiba beliau meludah ke arah kiblat. Dan Rasulullah melihatnya. Dia nak salat, mandi jadi imam lah. Ketika dia dalam keadaan itu, dia meludah di hadapan dia. Maknanya di sini bukan dalam masjid lah, arah tu. Dalam keadaan nak salat. Ada berlaku kes begitu. Bila dia buat begitu, Rasulullah tengok.
terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila beliau selesai salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ramai, jangan kamu biarkan beliau menjadi imam kamu. Selepas ni janganlah bagi dia jadi imam kamu. Tak layak tu. Maka selepas itu beliau ingin menjadi imam kepada kaum berkenaan. Maknanya imam ni dia tidak tahu hadis Nabi tadi. Jadi larangan Nabi kepada makmum tu, selepas ni janganlah kamu benarkan dia jadi imam kamu. Tiba-tiba selepas tu lelaki yang sama, bila nak salat, dia nak naiklah ke hadapan untuk jadi imam itu. Namun mereka menghalangnya. Jadi orang ramai yang diperingatkan oleh Nabi tadi menghalangnya. Dan memaklumkan tentang sabda Nabi SAW berkaitan perbuatan beliau. Jadi orang ramai pun sebutlah, hak tu imam meludah di hadapan kiblat ketika nak salat tu, Rasulullah tengok. Rasulullah kata selepas ni boleh, jangan bagi lagi pada dia jadi imam. Nabi pesan gitu. Jadi diperingatkan kepada dia. Lelaki itu pun menyebutkan hal demikian. Maka dia buat pengesahan. Lelaki itu buat pengesahan, betul kalau Rasulullah ada kata begitu. Maka Rasulullah mengiyakan. Rasulullah kata betul lah aku kata begitu. Apa maksud hadis ini? Hadis ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan itu seperti mana Hafiz Ibn Hajar kata haram. Tapi setengah ulama dia kata perbuatan ini kalau di tempat terbuka, sebab hadis mula-mula tadi dalam masjid tu, kena dinding masjid, dinding tempat kiblat. Tapi kalau tempat terbuka tidaklah sampai ke peringkat haram. Tapi Hafiz Ibn Hajar dia kata haram. Asalkan arah kiblat. Tak kiralah dalam masjid. Kalau dalam masjid lagi-lagilah. Itu. Baik, tak apalah. Kukuk mana pun hadis ni, cuba kita tengok nombor 6 itu. Hadis yang menyebutkan kisah ini ada dalam dua versi. Ada yang menyebutkan peristiwa ini berlaku dalam salat, dan ada yang menyebutkan ia berlaku ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Ada sesengah riwayat menyebutkan Nabi SAW mengikis kahak itu dengan objek keras, dan ada hadis yang tidak menyebutkan sedemikian. Jadi untuk kita fahami isu ini kena tengok dalam banyak hadis. Sebab itulah kita cuba baca, tengok yang ketujuh ni. Bagi ulama yang menerima peristiwa ini berlaku dalam salat, maka mereka membuat kesimpulan dari sudut fiqh bahawa pergerakan yang sedikit tidak menjejaskan salat. Ketika sedang salat itu nampak, maka Nabi pun kikis buang selalu, segera. Pada waktu itu selalu buang. Kadar itu oleh kerana keperluan, kalau tidak mengganggu duduk tengok tu. Buat betul kita tengok tempat sujud, tapi mata manusia ni dia luas juga, dia punya kita kata kadar skup penglihatan tu luas juga. Jadi boleh jadi terlintah nampak itu menyebabkan terganggu tu fokus itu sebab di hadapan ni. Baik. Sebelum kita pergi pada bab 32, di sini saya nak sebut beberapa perkara yang saya tidak catatkan. Cuma dalam tajuk-tajuk selepas ni sebenarnya masih lagi berkait dengan qahar. Cuma sebelum pergi pada tajuk seterusnya, ada beberapa perkara yang perlu saya sebutlah walaupun tidak tercatat di sini. Yang pertamanya, sebelum kita masuk bab 32 ni sebagai peringatan, mana ulama dia sebenarnya kis berkait dengan ludah dalam masjid, qahar ke arah menghadap kiblat, dia bukan satu hadis. Dia ada banyak hadis. Ada setengah hadis tu memang jelas berkait dengan dalam masjid. Kalau tak hadis, ada yang menyebutkan Nabi sedang salat, nampak Nabi terus buang. Nabi tak bercakap lah. Nabi bercakap selepas selesai salat. Sebab apa? Sebab itu mengganggu fokus Nabi. Dan mungkin orang lain, sahabat pun akan nampak juga tu, sebab di dinding ni. Satu. Yang kedua, ada setengah riwayat yang berkait dengan masjid, dalam masjid, tapi bukan ketika sedang salat. Ada juga begitu. Yang ketiga, ada hadis yang berlaku di luar daripada masjid. Tiga tu berlaku. Ada juga hadis yang seperti mana yang diriwayatkan tadi, yang saya sebut tadi. Ini ketika bukan dalam masjid. Nabi pernah melihat ada satu kelompok yang kecil, dia nak salat lah. Tiba-tiba imam itu meludah di hadapan arah kiblat. Nabi tengok. Tu Nabi tak terlibat dalam salat tu. Kemudian bila selesai salat, Nabi kata kepada makmum itu, selepas ni jangan bagi dia jadi imam lah. Perbuatan itu bagi Nabi maknanya satu perbuatan yang sangat tidak berakhlak, tidak senonoh lah kita kata, tidak sepatutnya begitu. Tu. Jadi tegah ni.
Sehingga selepas tu bila dia nak salat, selepas tu dia nak naik, dia nak pergi ke tempat imam itu, diberi peringatan oleh makmum bahawa Nabi kata begitu. Dan dia buat pengesahan dengan Nabi, Nabi kata ya. Maknanya perbuatan itu bukan perbuatan yang kecil itu. Itu kesalahan yang agak berat lah. Itu semua dalam rangka untuk mentakzim arah kiblat. Cuma di sini secara ringkas dari sudut fiqh, kalau kita terima, dan memang ada hadis pun, mana kalau kita ambil hadis yang mengatakan perbuatan Nabi membuang kohok itu ketika Nabi sedang salat, bukan ketika Nabi berada dalam masjid, bukan ketika Nabi sedang berkhutbah, ketika sedang salat, maka ulama fiqh kata atas keperluan seperti itu, dengan pergerakan yang tidak melibatkan seluruh anggota laki kira sekadar buang. Sebab tu ada setengah dari riwayat kata guna kayu, kikis tu guna kayu supaya tidak jelas nampak, sebab dia mengganggu Nabi ketika sedang salat. Cumanya ulama tidak pasti beberapa perkara. Apakah mana kohok itu sudah lama ataupun baru, itu tidak boleh dipastikan. Cumanya setengah ulama kata bila, sebab kalau kita perhatikan dalam hadis ni, dia guna kalimah dia fahakkahu. Hakka ni gini, dia kalau kalimah hakka ni, misalnya kita kata contohnya dalam hadis berkait dengan air mani. Bila kena pada pakaian, hakka ni ketika air mani telah kering. Bila air mani telah kering, kikis menggunakan hujung kuku tu dia panggil hakka. Mana tahqiq, mengikis menggunakan kuku itu asal dianya. Tapi dalam kis ni ulama kata tak mungkin Nabi guna kuku, sebab ni qahak ni, benda yang jejek tu. Sebab itulah dalam riwayat lain ada sebut Nabi guna objek keras. Nabi guna sesuatu. Jadi pergerakan yang dimaksudkan dari sudut fiqh ini, mana pergerakan semata-mata untuk membuang qahak itu, sekadar perbuatan itu tidak menjejah salat. Dan kalau Nabi tidak buat begitu, mengikut andaian ulamanya, lebih mengganggu lagi Nabi. Sebab qahak tu kan, iyalah kita pun faham lah. Faham kedudukan air itu macam mana, semua orang tahu ni air ludah ni. Jadi menimbulkan rasa yang tidak senang lah. Baik. Okey, tajuk seterusnya. Daripada beberapa tajuk kehadapan ni, sebenarnya dia memberi lebih kefahaman tentang isu ni. Ini masih lagi isu meludah ataupun isu qahak lagi ni. Bab yang ke-32, zikru nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabsuqa ar-rajul baina yadayhi aw an yaminihi wa huwa fi salatih. Ini jelas dalam salat. Menyebutkan larangan Nabi SAW kepada seseorang agar tidak meludah di bahagian hadapan atau di sebelah kanan ketika sedang salat. Baina yadayhi di hadapan, au an yaminih atau di bahagian kanan, wa huwa fi salat ketika dia sedang salat. Ni bincang ni larangan. Hadis ni tajuk ni bab larangan. Seseorang yang sedang solat, bila dia nak meludah, Nabi tak benar ludah di hadapan, Nabi tak benar ludah di bahagian kanan. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai. Baik, Imam Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Dia selepas ni kita akan jumpa beberapa hadis lagi berkait dengan tajuk ni juga. Okey, cuba kita tengok hadis yang ke-725. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Humaid bin Abdul Rahman an Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fahakkaha bihasa. Ni bihasa. Wa nahaa an yabsuqa ar-rajul bayna yadayhi aw an yaminihi wa qala yabsuqu an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Sa'id al-Khudri. Beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW telah melihat air ludahan atau qahak pada dinding kiblat masjid. Lalu beliau mengikisnya dengan sebiji batu. Maknanya guna tangan ni. Hasak ni batu sebesar ni lebih kurang ni batu sebesar ni. Dia panggil hasak. Sebesar ni. Kita kata kecil lah. Mana Nabi boleh pegang itu. Tu.
Jadi di sini jelas sebut Nabi mengikis dia menggunakan sebiji batu. Beliau telah melarang sesiapa sahaja meludah di hadapannya atau di sebelah kanannya ketika sedang salat. Baginda juga bersabda, jika ingin meludah, maka lakukanlah di sebelah kiri atau di bawah kaki kirinya. Macam mana ni ini? Nah, kalau nak meludah tepi. Ke mana tu? Marah orang tepi tu. Nah, tepi alik kiri ataupun di bawah kaki dia. Baik. Cuba kita tengok di sini. Yang pertama sekali, hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah muttafaq alaih. Sebab itulah dia kena tengoklah. Sebab itulah sebenarnya hadis-hadis kena ingat begini. Hadis-hadis ni, hadis-hadis mana pun sebenarnya bila kita baca, kita kena tengoklah ulama hura lagu mana. Kita ni, sebab itulah mana-mana ulama pun bila dia baca hadis, mesti dia akan lihat pandangan ulama. Tak ada seorang ulama tu dia boleh faham hadis tanpa bergantung dengan ulama. Tak ada seorang apa hakikatnya. Daripada dulu sampai sekarang, sekarang lagi lah perlu. Dan sekarang ni ulama kita lebih banyak merujuk berbanding ulama dulu. Sebab apa? Sebab banyak maklumat dalam bentuk bercetak, mudah nak rujuk. Tak ada bentuk kereta, ada bentuk digital, macam-macam berujukan itu. Jadi kalau ada orang kata ada setengah orang tu, sebab ini salah satu bentuk untuk menimbulkan fitnah. Sehingga dia sebut ada satu golongan yang hanya hendak pergi pada Quran hadis, tak saya rujuk ulama. Ini bagi saya kata-kata yang berniat cukup jahat lah. Sebab tak berlaku begitu. Sebenarnya ulama yang kata begitu, dia tak saya rujuk ulama seperti kamu lah. Ulama seperti kamu yang tidak bertanggungjawab. Tu kita tak akan rujuk lah. Tapi bila sebut ulama, baca kitab, mesti ulama ni baca kitab. Tak ada orang baca kitab hadis saja. Kitab hadis tu, kalau kitab Bukhari pun, mana yang Imam Bukhari yang kumpul. Awak nak ambil mana hadis dalam kitab? Kitab tu siapa dia tulis? Imam Nasai. Imam Nasai tu ulama kau ganti saksi. Kita pergi kitab mana-mana pun ulama selalu dah tu. Sebab tu masa saya belajar, guru kata pelik, naknya pelik dalam agama kita ni. Kita belajar bahasa Arab, mesti kita nak pada kamus. Kamus ni ada kamus berbagai bentuk lah kamus. Kalau kita nak baca kitab klasik, dia ada kamus yang khusus. Nak baca hadis tak boleh beli kamus pekat sekolah rendah ni, tak ada tu. Siapa yang tulis kamus? Ulama. Bagi Imam Syafi'i pun ada kamus. Kamus berkenaan dengan, kita kata misalnya, kamus berkenaan dengan unta misalnya. Maknanya orang nak jadi mujtahid, dia kena tahu tu kalimah-kalimah yang menunjuk pada nama unta. Hak tu tak ada dalam kamus biasa. Dia ada kamus khusus tentang unta. Unta saja berpuluh-puluh, 50 lebih nama unta. Kalimah ni menunjukkan unta ni apa ni kita kata ciri dia begini. Sampai 50 lebih nama. Nak jadi mujtahid kena tahu. Sebab Nabi guna tu banyak kalimah-kalimah tu Nabi guna dalam hadis. Begitu juga tentang pokok kurma. Pokok apa dia kata? Pokok yang ada di tanah Arab lah. Buah-buah dan sebagainya, bekas-bekas. Kita nak belajar tentang taharah. Bila sebut nama bekas, kena tahu bekas tu bekas macam mana. Semua tu ulama buat kamus. Jadi makna kena rujuk pada ulama ni perkara yang dururi bagi orang belajar. Jadi kalau ada orang kata tak serujuk ulama nak ambil Quran dan hadis, mana ulama tu ulama yang cuba nak menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Tak ada begitu sebenarnya. Sumpah juga, ni perlu bagi penjelasan lah. Tak ada ulama kita ni tidak ikut mazhab sebenarnya. Cuma tidak terikat dengan mazhab tu. Tu lain cerita. Misalnya ramai ulama kita, sebab tu kalau kita misalnya contoh Nasai ni, kita baca Nasai. Ulama mana yang kita sebut? Kita sebut semua. Pandangan ulama ni Menawi, pandangan ulama ni Syekh kita kata Abi Yusuf sebut. Hak ni sebut, tak kira. Asalkan ulama kita dalam mazhab mana pun pendapat mereka yang baik akan dimasukkan dalam nota ni. Sebab apa? Sebab syarah-syarah hadis kita baca memang begitulah. Syarah-syarah hadis, sebab hadis ni bukan untuk mazhab Syafi'i. Kenapa hal tu? Bahkan kalau kita mengajar, difahami oleh anak murid bahawa hadis ni untuk mazhab Syafi'i, salah tu pengajian tu. Salah tu. Tak betul tu. Bahkan ulama-ulama hadis yang mengambil kira semua pandangan ulama dalam mana-mana mazhab, dialah hak sebenar ikut mazhab.
Hak tu hak sebenar. Sebab dia bukan ikut sah. Dia ikut semua. Kalau hak Imam Syafi'i pun dia ambil, hak tu guru Imam Syafi'i pun dia ambil. Tu guru Imam Syafi'i bukan seorang Imam Malik. Lepas tu dia ambil juga hak nama murid Imam Syafi'i. Misalnya Imam Ahmad, dia ambil. Banyak, rujuk banyak. Enggak kita duk ngaji sampai hadis 700 lebih, 726, 25 hadis ni. Cuba bayangkanlah. Banyak mana dah kita jumpa dengan nama ulama dalam isu-isu yang pelbagai. Itu jadi sebenarnya bagi saya satu kesalahan lah kalau kita kata gitu. Dia sebenarnya perkataan itu adalah sebagai satu momokkan untuk memburukkan nama individu tertentu. Mana kelompok ni kelompok yang sudah salah, sesak dah. Sebab apa? Tak si nak terima hadis Quran direct, tak si ambil pandangan ulama. Ulama mana buat kerja gitu? Cuba ya. Buat mari sore nama tak apa dah. Memang ustaz ni berniat jahat sebenarnya. Menyebabkan jadi timbul perbalahan dalam masyarakat. Ni ulama tu. Jadi seolah-olah itu satu bentuk label juga tu. Tu bahaya. Sebab saya tengok acap sangat dia punya setengah. Yalah banyak ditimbulkan begitu sekarang ni. Tak betul tu. Dia boleh menimbulkan masalah. Akhir sekali yang berlakunya apa? Orang sangka buruk pada orang yang belajar hadis. Puan-puan ni tak seikut mazhab ni. Pelik sungguh. Ya kita je mengajar nak kitab. Imam Syafi'i. Nak tahu pendapat dia tu lah. Walaupun kita rengkah pun 3 jilid. Nak terjemahan tu. Nak tahu bagaimana orang panggil imam hak sebenar tu, yang dianggap sebagai penegak sunnah tu. Kena bahaya. Bahaya tu kata-kata kalau ada dengar itu kena nasihatlah pada ustaz tu. Mana kalau tak sihat tak usah mengajar gitu. Okey, cuba tengok sini perbincangan dan pedoman hadis. Pertama sekali hadis ni kena ingatlah, takut lari punca pula dah. Hadis ni sebut Nabi tak benar. Nabi larang meludah di hadapan dan juga di sebelah kanan ketika sedang salat. Kalau nak meludah juga ketika sedang salat, ludahlah ke arah sisi kiri atau di bawah tapak kaki sebelah kiri. Maknanya kita tengok hadis ni rengkah. Sebab tu kata untuk faham secara lengkap dia kena tengok tajuk-tajuk dan hadis-hadis selepas ni. Baik. Yang kedua, bab ini menyebutkan hadis yang menunjukkan larangan Nabi SAW agar seseorang di sini makna lelaki dan perempuan, supaya mereka tidak meludah ke bahagian hadapan atau bahagian kanan ketika sedang salat. Itu zahir hadis ni larangannya berkait dengan tu. Yang ketiga, zahir hadis adalah sama dengan hadis Ibnu Umar sebelum ini yang menunjukkan Nabi SAW sendiri membersihkan kahak yang menempel di dinding kiblat masjid. Manakala riwayat Anas, hadis nombor 728 lah lepas ni, 728 kita tak baca lagi tu, yang akan datang menunjukkan orang yang membersihkan kahak berkenan adalah salah seorang wanita Ansar. Dia banyak jenis hadis ni. Sebab tu ulama kata boleh jadi kes ni banyak berlaku kes yang berasingan. Dalam hadis yang kita akan baca selepas ni, hadis 728, yang membersihkan kahak itu adalah wanita Ansar. Bagaimana hendak diterima pakar kedua-dua hadis ini dan bagaimana cara untuk dikompromikan hadis ini? Ada kalangan ulama yang mengatakan berkemungkinan ini adalah dua peristiwa yang berasingan. Tak apalah, kita tidak nak bincang keseluruhannya di sini. Yang keempat, sebahagian perbincangan berkenaan meludah dalam masjid sudah dibincangkan dalam hadis sebelum, dan aspek utama yang perlu diberi penekanan adalah konteks hadis. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan tentang meludah ni kena tengok dalam konteks dia. Hadis ni berkait dengan tempat macam mana, situasi macam mana, dalam salat ke ataupun bagaimana, cara Nabi nak membersihkan kahak tu macam mana. Dia banyak. Apa yang amat dititik beratkan adalah sudut kebersihan, khususnya dalam masjid sebagai tempat ibadat khusus. Yang kelima, sekumpulan ulama dalam mazhab Syafi'i menghukumkan makruh meludah dalam masjid. Tengok. Manakala Imam Nawawi, tokoh besar ni dalam mazhab Syafi'i, dalam syarah Muhadzab dengan jazam ni tak ada kompromi, dengan pasti mengatakan haram meludah dalam masjid. Tadi kan kita sebut Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi sendiri pun kata gitu. Lebih besar lagi kita kata. Dia kata tak boleh, haram meludah dalam masjid. Ada sebahagian ulama mengaitkan haram jika tidak ditimbus atau dibersihkan.
Tinggal begitu saja bila meludah. Tu. Baik. Antara illat, sebab apa haram itu? Illat ni sebab haram, punca haram. Apabila illat larangan meludah di hadapan ketika salat adalah kerana apabila seseorang salat, maka hakikatnya beliau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut ataupun perkara ini disebutkan tertinggal perkara ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahawa seseorang ketika sedang salat Allah Taala berada di hadapannya. Itu ada tertinggal beberapa kalimah. Maksudnya begini, seperti yang saya sebut tadilah, Salat ni sebenarnya apa? Salat ni sebenarnya kita sedang bermunajat dengan Allah. Sebab itulah duduk di mana pun kena menghadap ke arah satu arah. Dia panggil qiblat. Maknanya perbuatan salat ni satu perbuatan yang cukup berdisiplin. Dengan pakaiannya, dengan ada wuduknya, dengan menghadap, dengan ambil kira belaka, dengan pakaian, semua ambil kira. Pakaian tak boleh yang haram, tempat mesti bersih. Dia ambil kira semua perkara salat ini. Dan bila nak salat kena tahu arah kiblat. Kalau tak tahu kena ijtihad mengikut kaedah dia. Apa maksudnya? Maksudnya ibadat ni bila kita meludah di hadapan, apa implikasi dia apa? Menunjukkan seseorang itu hakikatnya menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hormat pada kiblat, mana tidak menghormati tempat kita menghadap untuk salat. Perbuatan itu memang sangat tidak bertanggungjawab. Dan kalau ulama kata haram pun wajarlah. Sebab tu Nabi guna seolah-olah ke Allah berada di hadapan kamu. Begitulah salat tu sebenarnya. Tiba-tiba kamu nak meludah. Bayangkan seorang dalam keadaan faham perkara itu meludah juga. Boleh jadi rosak akidah. Kalau dengan maksudnya jangan tu kita kata kafir. Berhati-hati kita nak kata orang kafir, jangan mudah-mudah. Kita tak tahu lagi niat dia tu. Takut dia meludah tu tak leh dia pun tak terfikir tu. Keadaan terdesak sangat misal meludah, lepas tu barulah teringat. Dia tidak langsung ada maksud nak menghina Allah, nak menghina kiblat, tak ada. Tu tak jadi kafir gitu. Jadi nak kata kafir kat orang ni, dia kena jangan mudah. Sebab tu Imam Abu Hanifah kata kalau ada 99 ada sebab kita boleh kata kafir. Tiba-tiba ada lagi sebab yang kita ragu, kena tangguh dulu. Hak isu nak buat jadi tu imam tu hal lain. Hak tu tak nanti jadi kafir. Nampak fasik tak boleh dah. Kecek tak betul jalan ni tu dah. Banyak bercanggah dengan dasar-dasar agama tak boleh dah nak buat imam, tak nanti kafir. Nak hukum kafir tu ulama pandai berat tu. Jangan mudah-mudah. Jangan mudah-mudah. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam kitab kan, ulama kita ni dia akan sebut dalam keadaan ta'liq, kalau betul dia beriktikad begini. Kalau betul zahir nampak gitu dah tu. Kalau betul dia iktikad gitu, dia akan jadi kafir. Kalau kita tak kata apa akan jadi. Mana ulama kita berhati-hati. Sebab itulah nak hukumkan kafir ni, kita letak autoriti dia pada pihak kerajaan. Hal tu yang terbaik. Jangan mudah-mudah atas nama individu, takut jadi penyakit. Penyakit berat ni, penyakit takfiri ni. Penyakit berat, bukan main-main. Penyakit pokok khawarij tu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mudah-mudah. Sebab itulah kita sebagai yang belajar ni, saya nak nasihat pada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semua. Kalau ada berlaku beberapa perkara yang kita tengok bercanggah dengan pengajian kita, dengan hadis yang apa kita belajar, paling tidak kita nak kata amalan ni menyalahi sunnah, bercanggah dengan ajaran Nabi, boleh jadi sesat, sekadar itu cukup. Dan boleh membawa pada kafir. Kita boleh kata ni maksudnya ta'yin, menentukan individu. Itu dia timbul cerita lain lah tu. Kena berhati-hati lah. Dia kalau puak khawarij itu memang dia jelas lalu kafir. Atas nama sebut dengan poskut dengan alamat siap. Itu perangai puak khawarij. Umat Islam dia tidak begitu. Seterusnya, jadi perkara ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahawa semasa seseorang sedang salat, Allah SWT berada di hadapannya. Jadi berada tu macam mana? Wallahu a'lam. Serah pada Allah. Kita tak tahu hakikat. Yang ketujuh, hadis ini juga menjadi dalil bagi ulama bahawa air ludahan atau kahak tidak suci. Mana tidak najis tu sebenarnya tu.
tersalah tu ya. Tidak najis. Dia sebenarnya begini, saya tertinggal ni, dia ada ulama disebut gini, dia istilah kenafal lah. Sesuatu yang tidak suci, apakah dia najis atau macam mana? Macam mana kita ada setengah kan, kalau kita belajar kan, air ni bersih, air ni suci tapi tidak menyucikan. Maknanya air teh tu suci, sebab tu kita boleh minum, tapi dia tidak boleh menyucikan. Selagi air itu tidak suci, nak minum pun tak boleh. Tapi nak kata ke tahap najis, tu ulama tidak kata begitu. Sebabnya isu air ludah alkohol ni, ada ulama kata najis, ada. Bukan tidak ada, khilaf. Tapi jumhur ulama kata tidak najis. Mana kalau kena baju tu, dia tidaklah menyebabkan jadi tak sah semaya, cuma kena cuci. Sebab apa? Sebab tu dia kotor. Kotor bukan makna najis. Itu maksud tidak suci tu. Kalau kita tidak suci tapi tidak najis, kena letak tapi. Sebab ada yang kata begitu. Ni saya ambil ni kihok paling berat lah ni. Mana kalau kita nak ambil setengah pandang ulama kata memang dia najis, tu pendapat yang agak terpencil sebenarnya. Kalau jumhur ulama kata tidak, dia tidak najis. Patut tidak suci tu maksudnya ialah seperti tadi lah. Mana dia anggap sebagai kotor, tapi tidaklah sampai peringkat najis. Sebab tu dia istilah najis ni istilah lain. Mana najis dia kalau ada, tak sah kita sembahyang. Bila kita istilah ke dia najis, dia tak sah dah. Tu. Sebab itulah kalau dalam mazhab Syafi'i ni kalau kena kohok ke apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Misal, tak apalah bawah tu selepas ni saya akan buat saranan lah, sebagai saranan. Kita tengok selepas ni ada maklumat lain dalam tajuk lain berkait dengan isu ni juga. Hadis ini juga menjadi dalil bagi ulama bahawa air ludah atau kohok tu tidak suci tapi tidak najis. Boleh faham maksudnya? Sebab air teh ni kita kata tu memang suci. Tu memang suci. Hak ni tidak suci dia tu. Makna kalau kita nak guna untuk istinja, kau tu memang tak boleh lah. Untuk basuh kencing kau, untuk laki misalnya, dia kata sahabat kau depan sikit, dia kata nak basuh guna air liur, tak boleh. Memang tak boleh. Tu. Tapi tidak najis tu. Begitulah maksud dia. Dalam hadis sahih yang lain disebutkan Nabi SAW menggosok-gosok bajunya yang terkena air ludahan. Apa Nabi gosok tu? Nak suhilal, mesti ada lekat sikit sebanyak, tak apa tu. Maknanya dia tidak najis. Apa yang Nabi itu tu? Sebab dia kotor. Kotor tidak sampai peringkat jadi najis. Sebab tu Nabi buat tu, kalau dia gini, kalau tengok tu kena nampak jejek, tapi kalau air teh orang tak berasa jejek. Jatuh air teh sikit orang tengok. Kalau tengok air teh di baju kembar tu masalah tu. Itu masalah tu. Kenapa halah maksudnya? Ibnu Abdul Bar mengatakan beliau tidak ada maklumat berlaku khilaf berkenaan bersihnya air ludah. Bersih ni maksudnya tidak najis. Makna ada sebenarnya yang kata najis, tapi itu pendapat yang terpencil sangatlah. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang seperti mana diterima di tempat kita ni lah, menjadi amal yang turun-temurun, memang tidak najis lah. Sehingga Ibnu Abdul kata saya tak tahu ada khilaf kata dia ni najis. Kalau saya tahunya dia ni tidak najis. Bersih tu maknanya kena tu jadi tidak menjejaskan solat lah. Bukan mana bersih seperti air teh tu. Jangan silap faham lah. Sebab saya pun nak guna bahasa tu Melayu tu, nak terjemah Arab tu pun payah juga sebenarnya. Yang ke-8, perintah Nabi SAW agar ditimbus air ludahan atau hak menunjukkan hak masjid adalah bersih dari segala kotoran yang menjejekkan. Bukan najis, kotoran yang menjejekkan. Ini semua ditekankan oleh baginda SAW agar masjid menjadi tempat ibadat yang damai dan menenangkan jiwa. Itu sebenarnya. Sebab tu kita tidak boleh buat sesuatu yang menyebabkan orang rasa jejek kapek ni. Selepas ni kita akan bincang lah. Bila kita kecek bab air ludah ni berkait dengan masjid yang bagaimana sebelum ni pun telah disebut. Kita sebut dah sebelum ni. Baik, seterusnya bab yang ke-33. Dia ada sesuatu perkara tu saya tak bincang tu sebab sebut dalam tajuk yang lain. Ar-rukhsah lil musalli an yabsuqa khalfah atau tilqa shimali. Pulaknya tajuk ni. Kelonggaran kepada musalli untuk meludah di sebelah belakang atau di sebelah kiri. Khalfah tu di belakang dia. Makna bila nak meludah ke belakang kena paling tu.
baru jadi belakang tu. Tak apalah, kita bincanglah selepas ni. Tersa. Yang kedua, atau di sebelah kiri dia. Tadi pun sudah ada dah disebut. Ni dibuat tajuk khusus. Di sinilah kita bincang dengan lebih itulah. Hadis ke-726. Di sini Imam Nasa'i kemukakan satu hadis. Kemukakan satu hadis. Hadis yang ke-726. Wa biqala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Mansur an Rib'i an Tariq ibn Abdullah al-Muharibi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta tusalli fala tabzuqanna bayna yadayk wala an yaminik wabsuq khalfaka aw tilqa'a shimalik in kana farigha wa illa fahakadha wa bazaqa tahta rijlihi wa dalakahu. Kena perhati bahagian hujung tu ada sedikit kesilapan terjemahan itu. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Tariq bin Abdullah al-Muharibi. Kata beliau telah berkata ataupun kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila engkau salat, maka janganlah engkau meludah sama ada di bahagian hadapan atau di bahagian kanan engkau. Tadi kita telah jumpa hadis. Ludahlah di sebelah belakang atau di sisi kiri engkau, jika tidak ada sesiapa di bahagian itu. Kita nak ludah ke sebelah kiri ni, kalau kita berada di sah yang paling ujung tu bolehlah. Tu. Jika tidak, maka ludahlah di bawah tapak kaki. Tu silap terjemah. Jika tidak, maka buatlah begini. Tu betulnya terjemah tu. Saya pun tersilap bila baca pula tengok. Jika tidak, mana tak boleh nak ludah tu di sebelah kiri sebab ada orang. Jika tidak, maka ludahlah. Jika tidak, maka buatlah begini. Fahakaza. Wa illa, maka jika tidak, mana tak boleh nak ludah di sebelah kiri, dah di hadapan memang tak benar dah. Di sebelah kanan memang tak benar dah. Di kiri pun tak boleh. Sebab Nabi kata tadi, kalau tidak ada orang di sebelah kiri tu. Jika tidak, mana jika tidak boleh, fahakaza, maka buat begini. Lalu silap tu. Wabazaqa, dan Nabi telah meludah. Itu wabazaqa tu. Dan Nabi telah meludah tahta rijlihi, di bawah kakinya. Wadalakahu, dan dia ni, kalau bahasa Kelantan ni, dia buat gini ya kaki dia. Bila dia ludah, pasti dia genyeh-genyeh supaya air ludah tu masuk dalam tanah. Dia pun gahar kaki dia tu. Bila gahar kaki dia tu tak ada dah lah. Sebab apa? Sebab dia sudah hilang dengan debu dan sebagainya. Tanah. Itu maksud dalaka. Sebab kalau kita tengok dalam kamus, dalaka ni dia ada 3 makna. Satu dengan makna membersihkan, yang kedua dengan makna menghilangkan, yang ketiga dengan makna kita gosok gitu. Kita gosok dengan tumit gitu. Ingatlah ni, kita bincang ni tanah berpasir. Di zaman Nabi. Sebab tu selepas ni saya ada buat dia punya perbincangan berkenaan dengan masjid kita. Bila kita nak bawa dalam konteks meludah dalam hadis Nabi ni, kita nak bawa dalam konteks masjid kita ada kapek gini lagu mana. Gitu. Tu terjemah tu kena perbetulkanlah. Saya ulang balik Saya ambil di baris yang ketiga akhir. Ludahlah di sebelah belakang atau di sisi kiri engkau, jika tidak ada sesiapa di bahagian itu. Jika tidak, mana jika tidak boleh berbuat begitu, maka buat begini. Dan Nabi meludah di bawah tapak kakinya, dan dia telah menyapunya pada tanah atau menggosoknya pada tanah. Itu maksudnya. Sebab begini, sebab dia kalimah wabazaqa ni, ada ulama yang menyebutkan bukan Nabi, tapi kebanyakan ulama kata maksud bazaqa tu, fa'il kepada bazaqa tu ialah Nabi sendiri. Dia ada khilaf di situ. Cuma saya tidak bincanglah. Jadi terjemah yang saya buat tadi berdasarkan kepada pandangan ramai yang mengatakan fa'il kepada bazaqa itu adalah Nabi. Dan Nabi dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah meludah tahta rijli, di bawah kakinya, wadalakau, dan dia menggosoknya pada tanah. Kaki dia tu dia gosok tu pada tanah tu, maknanya ada air ludah tak ada. Jadi bila masuk bawah dalam tanah, maka Nabi pun kuih-kuih dengan kaki dia, jadi tertimbuslah. Sebab itulah terjemah mafhum dia, dan timbuslah. Tetapi takut silap faham terjemah begitu.
Okey, cuba tengok, saya ambil sedikit lagi nota terbaru tu. Kita ambillah perbincangan hadis ni. Pertama sekali, hadis Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu anhu adalah sahih. Tu jelas. Hadis ni sahih. Yang kedua, keharusan meludah di dalam masjid sebagaimana yang disebutkan adalah hadis bab adalah di ketika, kena perhati ni boleh dikatakan ulama sebut begini dalam beberapa syarah. Keharusan meludah di dalam masjid sebagaimana yang disebutkan adalah hadis bab adalah di ketika tidak ada pilihan dan kesempatan untuk keluar daripada masjid. Sebab tu hak melibatkan meludah di bawah tapak kaki ni, ulama kata semuanya berkait dengan sedang salat. Sedang salat. Sebab kalau hadis hak tidak berkait dengan sedang salat, kalau meludah dalam masjid, hak tu mesti ditimbus. Hak tu jelas sebut ditimbus, bukan dalk. Bukan genyeh-genyeh dengan kaki gitu saja, timbus. Selepas ni ada contoh lah. Saya dah kemukakan dia punya okay. Yang ketiga, pilihan melakukan ludahan ke arah tertentu, silap spelling, tertentu seperti yang dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengambil kira ia tidak akan berlaku perbuatan menyakiti jemaah lain. Jadi hak Nabi sebut tadi, ludah ke kiri jika tidak ada orang. Kalau ada orang, ludah di bawah tapak kaki. Semua tu yang disebut oleh Nabi tu kira-kiranya tidak akan menyakiti orang lain. Sebab dalam salat ni, sekadar tu ya boleh buat dalam salat ni. Lepas tu sebut ludah kot belakang tu kalau tak ada orang juga. Sebab tu Nabi kata kalau tak boleh buat gitu semua, ludah bawah tapak kaki. Sebab tu lah, cuba tengok di sini lah. Selain apa yang disarankan oleh baginda, maka boleh difikirkan cara lain yang lebih sesuai dengan keadaan masjid di zaman kita. Ni saya ambil dalam, di sebenarnya dalam internet ada. Kalau kita tarik hadis ni, mana dalam syarah ulama-ulama lah kemudian ni dia masuk dalam website dan sebagainya, dia hurah balik hadis ni dalam konteks zaman kita. Misalnya di sini ni saya sebut secara ringkas lah. Jadi selain apa yang disarankan oleh baginda, maka boleh difikirkan cara lain yang lebih sesuai dengan keadaan masjid di zaman kita. Misalnya, seseorang menyediakan sapu tangan ataupun tisu untuk kegunaan diri sendiri semasa berada dalam masjid. Bila ada keperluan yang mendesak, maka boleh meludah pada tisu atau sapu tangan dan bersihkannya apabila keluar dari dalam masjid nanti. Air ludahan dan kehak tidak dikira sebagai najis yang boleh menjejaskan salat. Kes ini berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Hak ni kalau kita pergi ke Masjid Madinah, Masjid Haram, sangat perlu. Bahkan beg kita tu kita ada satu plastik lah kita. Kita letak dia punya tisu. Kalau nak meludah tu. Bayangkan kalau nak meludah, tak mungkin kita boleh keluar daripada masjid. Tama-tama duduk dekat Kaabah. Nak meludah kena keluar. Bila keluar tak boleh masuk dah. Sebab itulah mana perkara ni disebutkan oleh ulama. Yang keempat, Ibnu Khuzaimah berkata, hadis Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu anhu menunjukkan harus memalingkan tengkuk ke belakang apabila hendak meludah ketika dalam salat. Boleh jadi akan tergerak ni, akhirnya akan berpaling sedikit dada ni. Itu tidak jadi masalah. Sedangkan kalau berpaling terus dada ni daripada arah kiblat, boleh jadi rosak salat itu. Boleh jadi rosak salat itu. Tapi dalam kes ni, dalam keadaan darurat ni, tak boleh nak buat. Tak ada cara lain lah. Kiblat di bahagian belakang tu tidak ada orang, dia boleh buat begitu. Sebab tu pilihan terakhirnya mana? Tadilah ludah di bawah tapak kaki. Bab yang ke-34 ni pula, Imam Nasa'i buat bab kaki manakah yang akan digunakan menggosok ludah tu pula. Nak guna kaki mana? Dan dia kemukakan satu hadis di bawah bab ni. Ini insya-Allah kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Hadis ni pun ringkas, tak apalah kita bincang minggu hadapan. Jadi untuk minggu hadapan kita akan bincang hadis yang ke-727 ni. Jadi minggu hadapan tu dia maghrib dengan isya lah sini. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.